sebelum tu, untuk evasif ni saya tak boleh bercerita tanpa kongsi sedikit spoiler. Jadi untuk mengelakkan pergaduhan yang tidak diingini, jadi saya rasa lebih baik anda jangan tonton video ni. Terus pause sekarang, skip. Hai, kita bertemu lagi. Saya buat satu book haul video tentang buku ini, dan saya ada buat video macam unbox juga tau video ni, tapi saya tak buka dalam. Tapi bila rupa-rupanya bila saya mau mula baca, look at this, flex sikit, flex. Rupanya Puan Teh Marzuki ada tinggalkan tanda tangan dalam buku ni. Macam dalam video book haul itu saya cakap, dalam buku ni ada 4 cerita yang berbeza dan genre yang berbeza. Okey, kita mulakan dengan Songye. Songye ni dia merupakan seorang emperor pada zaman itu. Tapi kalau pernah tengok drama-drama K-drama kan, dia sebenarnya macam dummy je. Dummy emperor. Sebenarnya dia punya abang yang macam uruskan kerajaan diorang sebenarnya. Kutip cukai, kenakan undang-undang baru, gubal undang-undang baru, buat itu, buat ini, tentukan cukai berapa-berapa kena kutip, macam tu lah, sekian. Jadi Songye, bukan Songye nama dia. Sekejap, siapa nama dia? Songye tu, Songye, siapa nama dia? Lee Huan. Bang dia Yeoncheol. Lee Huan ni dia macam tak nak jadi, dia tidak mahu jadi emperor. Dia kalau boleh dia mau jadi rakyat biasa. Sampai dia terpaksa keluar istana senyap-senyap, dia pergi pasar senyap-senyap. Dan sampai satu hari dia jumpa dengan Songye. Songye ni rupanya sahabat karib mendiang bonda Lee Huan. Jadi daripada situ Songye macam mencuba tunjuk apa sebenarnya terjadi di dalam kalangan rakyat. Sebenarnya rakyat menderita, cukai dikenakan terlalu tinggi oleh Yeoncheol. Jadi daripada situ Songye macam, you have to do something Lee Huan, you are the emperor, kau kena tolong rakyat kau. So daripada situ bangkitlah Lee Huan untuk bantu rakyat-rakyat dia buat apa yang patut, menentang semua Yeoncheol. Dan ya. Okey, seterusnya pula pasal Mr. F4. Okey, kejap, ingat balik. Yang Zi, dia Filipino. Dia datang Malaysia bekerja, lepas tu tiba-tiba satu hari mak dia sakit. Dia kena balik lah untuk operation apa semua. Tapi tiba-tiba dia berhenti dekat dia pergi kedai serba neka. Lepas tu tiba-tiba bagasi dia dicuri. Dia punya kad IC apa semua yang orang dirompak. Is that the right word to use? Macam tu lah. Dan dalam pada masa yang sama dia lari, dia ada kereta pula langgar dia sampai dia hilang ingatan. Macam-macam jadi siapa nama dia? Sekejap. Adin Hakimi. Jadi Adin Hakimi adalah lelaki yang telah melanggar si Yang Zi ni. Tapi masa tu tak tahu lagi lah nama dia. Okey, kita sambung semula. Video semalam tergendala, rakaman terhenti sebabnya kena keluar sekejap. Sambung balik. Dia punya bahagian 2 dalam buku evasif ni adalah cerita Yang Zia kan. Tu watak perempuan dia, female main character, tapi dia punya tajuk adalah Mr. F4. Adin Hakimi tu adalah lelaki yang terlanggar. Yang Zia tu ditolong. Yang Zia cari balik dia punya, siapa yang ambil barang-barang dia tu, curi barang-barang dia pergi kat pengenalan apa semua. Lepas tu dia bagi Yang Zia tumpang rumah dia sekejap sementara dia tolong cari identiti sebenar Yang Zia tu lah, Yang Z. Jadi dalam masa yang sama, tiba-tiba macam ada perasaan yalah bila sampailah satu hari Adin Hakimi tu minta tolong Yang Z untuk buat sesuatu, macam dia baju lawa-lawa, pergi club. Lepas tu rupa-rupanya dia nak pancing seseorang sebabnya Adin Hakimi ini adalah seorang pembunuh upahan. Lepas tu Yang Z pula tiba-tiba jadi satu-satunya saksi pembunuhan di mana Adin Hakim tadi bunuh
orang yang dikehendaki lah. Lepas tu dia macam ada satu agensi ni tau. Jadi agensi tu siapa-siapa yang dia punya rules, siapa-siapa yang ada di tempat kejadian yang menyaksikan kejadian pembunuhan itu, saksi itu harus dibunuh. Jadi adakah Yahzi akan dibunuh oleh Adil Hakimi? Kena baca kalau nak tahu. Pula ada Kelly. Okay, bahagian 3 kisah Kelly. Kelly ni seorang kupu-kupu malam. Dia ada Mat John rasanya. Mat John dia macam daripada rumah-rumah anak yatim. Dia orang jaga anak-anak yatim tu. Kononnya sampai dah cukup umur, dah dewasa, dia orang akan pergilah cari masing-masing punya pelanggan. Kelly ni pula dia banyak kali tahu cuba lari daripada rumah anak yatim. Sampai satu hari dia lari dan siapa nama lelaki tu? Fat jumpa dia. So Fat ni nak tolong Kelly, dia bawa pergi Perlis. Untuk kisah Kelly ni dia macam agak sedikit sedih lah untuk dia punya ending tu. Dan yang cerita terakhir ada Tria. Tria ni dia macam ada sedikit genre fantasi. Tria ni dia ada seorang abang dan abang dia telah meninggal disebabkan satu kemalangan ni. Yang dipercayai dia lah punca kematian abangnya, sebabnya Tria ni tidak sengaja jadi seorang saksi pembunuhan, kes pembunuhan. Tapi sebenarnya kena baca kalau mau tahu sebab dia ada sebab macam ni, bila dia down, sedih, murung, abang yang mati, dia cakap, saya lah punca kematian abang Adi. Tapi ada satu kawan ni Rian ni ada atuk. Jadi atuk Rian ni rapat juga lah dengan Tria. Jadi dia sembang-sembang. Ayat dia macam masa macam tu lah. Lepas tu dia macam ada bagi satu buku nota. Biasalah macam ada certain perasaan tu yang macam kita sukar sangat untuk kita luahkan kan. Jadi atuk dia kata Tria tulis dalam buku nota ni, luahkan segala perasaan yang Tria simpan terbuku dalam hati supaya dia macam mau Tria move on lah, jangan sedih-sedih lagi macam tu. Jadi satu hari ni Tria tulis macam aku mahu waktu itu diputar semula, macam tu lebih kurang dia. Tiba-tiba dia terbangun satu hari tu, tiba-tiba dia nampak abang dia masih hidup. Jadi macam, alamak, ni mimpi ke tidak? Ni betul ke? Ini mimpi. Macam tu lah. Rupa-rupanya korang dah baca lah. Kalau saya cerita nanti jadi spoiler. So sebenarnya ada rahsia di sebalik kematian abang dia tu. Jadi selepas Tria bangun, dia macam terkejut lah. Rupanya sebenarnya abang dia begini-gini. Dan bila dia cari sesuatu macam abang dia gini-gini. Mulut ni gatal nak cakap. Dia nampak dia cakap, pacing semua laju sebenarnya. Dia nampak je tebal kan, tapi sebab cerita dia pendek-pendek je, sikit-sikit sebab dia. Tapi itulah, kalaulah diasingkan novel masing-masing ni, Songye novel lain, Kelly novel lain, Mr. Efron novel lain, Tria novel lain, memang best. Saya suka dia punya jalan cerita tu. Kalau orang lain baca tak rasa tak best, tak apalah. Tu preference masing-masing, cita rasa masing-masing. Macam yang saya cakap, selera makan pun berbeza. Jadi adalah sangat mustahil untuk kita punya selera membaca pun sama. Okay? Mesti berbeza. Mesti ada macam sedikit berbeza lah. Tak sama lah, awak suka tu, saya tak suka ni. Dia punya cara penulisan bagi saya okey, senang difahami. Untuk evasif ni, kalau ada yang tertanya-tanya ada love interest ataupun tidak, jawapannya ada, tapi bukan untuk Songye. Songye tidak ada love interest. Dia macam just drama saya tak ingat lah, historical K-drama. Dia punya genre macam gitu saja. Untuk Mr. Efo, Kelly, Tria, dia macam Mr. Efo dengan Kelly dia macam aksi, macam mana nak cakap aksi dan ada sedikit lah love interest antara watak utama tu lah. Dan untuk Tria ni ada juga love interest, tapi dia lebih macam kepada genre macam fantasi sikit. Fantasi ke? Dia macam science fiction. Ayo, fantasi. Science fiction. Adakah berbaloi beli buku evasif ni? Dah tentu. Dalam satu buku ada 4 cerita yang berbeza, genre yang berbeza. Dan semua best. Nah,
Macam yang saya pernah cakap sebelum ni dalam book haul video tu, saya cuba cari dekat Shopee. Memang tak adalah physical copy ni. Kalau nak, mungkin korang boleh DM. Kejap. Korang boleh cuba DM Puan Teh Marzuki. Cuba tanya Puan ni jap. Dan juga Puan. Sebab tu je yang ada mereka sahaja yang ada selitkan social media dalam ni, buku ni. Korang boleh pergi DM Puan Idora Darwina. Ni beliau punya IG dan FB. Tanya kalau ada lagi physical. Kalau tak pun mungkin korang nak email terus. Ya, mana-mana yang mudah untuk korang. Macam biasa, expectation tu jangan terlalu tinggi sebab kita punya cita rasa berbeza. Saya rasa cerita dalam ni semua best. Saya enjoy. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton sampai habis. Bye.